Lepas tu al-asri tu isim alif lam. Okey. Alif lam dengan tanda bawah. Garis bawah. Okey, baik. Dah. Kemudian inna Huruf haraf taukid. Taukid. Al-insana tu isim. Apa tanda Alif lam. Okey. Kemudian La huruf taukid lagi. okey. Sesungguhnya ataupun benar-benar kan. Fi huruf jar. Husrin majrur isim. Tanda dia bawah. Tanwin. Tanwin. Baik, sekarang ni kita bahaskan pula daripada depan dari segi baris pula. Cuba tengok dekat situ ayat bermula dengan waw. Waw ni adalah huruf taukid ataupun waw sumpah panggil Baik, jadi kalau waw sumpah ni dan al-asri itu kenapa baris bawah pun? Majrur. Kita minta Puan Mazni, Cikgu Mazni. Alamak, kejap Ustaz. Kalau baris bawah Ustaz, dia adalah MI. Siapa laksana dia tu? Demi masa. Dia adalah MI. Tak tahu Ustaz. Kalau dia MI, maka wow tu mudhaf. Tapi tak ada. Kalau wow tu mudhaf, maka wow isim. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan kan? Dia Macam ni. Sebab dia ni. Mabni. Kan? Macam ni tau. Cuba tulis dekat situ, dekat dalam kad kita tu lah. Tak kisahlah kat mana-mana. Dia ada 3 sumpah tau. Wa, ba dengan ta. Baris dia wa, bita. 3 sumpah. Wa, wanita. bi dan juga ta tu lah. 3 sumpah ni adalah berfungsi Demi. Baris bawah seperti kan? Baris bawah kan? haraf jar. Jar. Okey Ustaz. Maknanya kalau jar, selepas dia nama apa Puan Mazni? Majrur. Majrur. Ayo, maka ni berbaris bawah lah. Demi masa. Wabita tu Ustaz Tiga-tiga tu masuk dalam huruf sumpah. Dan dia adalah huruf jar. Okey. Baik, kemudian datang kalimah inna. Ayat bermula semula dengan inna. Cuba tengok kad merah kita tu. Okey, inna lepas tu ada isim subjek. Ada apa? Isim inna. Isim inna. Inna dan khabar. Khabar inna. Baik, isim inna baris apa Puan? Baris atas. Mana yang baris atas? Insana. Insan berbaris atas kerana isim. Lepas tu apa yang baris, patutnya baris depan khabar Ustaz kan? Okey, baik. Sekarang ni yang lam huruf taukid, yang ni huruf jar. Lepas tu husrin isim kenapa baris bawah? Jadi majrur sebab huruf jar. Yang ni ada nasab. Baik. Soalan dia sekarang apa lagi yang tak jumpa? Khabar inna. Apa dia? Aywa khabar inna. Mana khabar inna cikgu? Khabar indah kat mana? Husrin tadi dah. Apa dia? Kerugian. Husrin tu. Husrin. Tak boleh sebab Dia khabar. kalau tak dia kena baris atas tu, baris depan.
Tapi mungkin sebab huruf jar tu dah ada, dia kena ikut peraturan huruf jar. Sekarang ni kena cari cerita. Sekarang ni kan isim Ina betul tak? Belum Ya. kemana. Isim Ina. Baik, lepas isim Ina, kena cari khabar Ina. Ya. Tak sempat nak jumpa khabar Ina, jumpa huruf jar. Dia ni kacau. Huruf taukid. Ambil daripada yang kacau. Sampai habis peranan. Taukid. Oh, masuk taukid sekali. Maknanya gabungan keseluruhan huruf taukid, jar wa majrur, maka dia akan menjadi khabar Inna. Okey, Ustaz. Boleh, Ustaz. Jadi ayat dia dekat sini. First sekali Allah beritahu adalah manusia itu di dalam kerugian. Baik, masalah sekarang ni, kalau Allah yang kata kita rugi ni, kita rugi betul ke? Ya. Betul lah. Confirm lah, takkanlah siapa pula yang nak rugi kan? Subjek tu insan. Jadi disebabkan itu Allah datangkan kalimah illa. Maka illa lah yang menyelamatkan kita daripada tidak rugi. Tapi kalau kita tak buat yang ka illa ni, maka kita masuklah dekat dalam golongan itu. Boleh? Okey. Tak sampai ke macam tak sampai? Lain Maksud Ustaz tadi, kalau tak ada illa tu memang confirm lah manusia tu memang rugi. Itu Allah yang cakap Ustaz kan? Senang cakap memang tak ada apa gitu. Rugi tak? Memang rugi pun. Sekarang pun rugi hidup kita ni. Rugi dah. Boleh? Banyak masa terbuang. Baik, kalau kita tengok, dia kata apa tau? Dalam masa yang kita lalui itu, nyatalah bahawa manusia hanya rugi je macam dalam hidup masa yang tidak begitu keuntungan sama sekali lah. Hanya rugi jua yang didapati. Start kita mula lahir kat dunia ni, di hari dan sehari itu usia sudah kurang 1 hari lah. Setiap hari dilalui sampailah hitungannya, bulanannya, tahunannya, daripada muda sampai ke tua. Hanya kerugian yang kita hadapi. Bunyi ayam lah. Boleh? Baik, saya mute KJ. Ya, KJ dah mute. Okey. Baik, kemudian dia kata, di waktu kecil, dia cerita kat sini lah. Senang kita kan. Badan dalam pengakuan pangkuan ibu. Itu pun rugi kerana belum dapat merasai erti kehidupan ni. Rugi. Duduk macam anak saya yang baby ni kan. Dia macam tu, tak boleh buat apa. Rugi. Banyak benda yang perlu kita nikmati dekat dalam dunia ni. Masa baby tak dapat lagi. Masih dalam rugi lah. Dah besar nak nikmati pula. Kena belajar pula. Masa tak ada. Masa ada kadang-kadang. Waktu muda, duit tak ada. Dah besar ni, duit ada. Masa pula tak ada, tenaga tak cukup dan sebagainya. Aduh yang rugi kan. Sampailah di waktu badan masih muda, gagah, perkasa. Harapan masih lagi banyak. Tetapi tidak mempunyai kewangan pula. Boleh? Tak ramai lah yang boleh rasa benda-benda tu semua sekali lah. Boleh? Sebab banyak nak kena belajar dalam hidup. Waktu muda kena belajar. Boleh? Kemudian banyak pengalaman masa muda telah menjadi kekayaan jiwa setelah tua. Boleh? Kita berkata dalam hati supaya kerjakan begini, jangan ditempuh jalan ini, begitu begini. Pengalaman itu mahal sekali tetapi tidak ada tenaga dah untuk mengerjakannya lagi. Masalah bila kita dah tua pula, kita dah faham, dah matang dah kan. Duit pun dah ada, modal pun dah ada, tak larat pula badan dah. Tak boleh buat apa. Macam saya muda ni, banyak saya punya spek saya tu lah.
kita punya angan-angan tu. Tapi duit pula tak nak. Macam tu lah kehidupan ni. Boleh rugi tak ada. Baik, soalan dia sekarang ni, ada berapa huruf taukid kat depan ni? Taukid. 1, 2, 3 Ya. Ustaz. Nah, ada 3 huruf taukid. Boleh? Masalahnya, apakah hal pula sampai ketiga pula taukid tu? Penegasan tu. Pernah belajar tak satu-satu kalam ni? Soalan dia sekarang ni, baik, dia saya nak bagi tahu secara umum lah. Boleh? Kenapa ada Bila banyak? satu-satu percakapan tu berlaku, dia dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ada percakapan yang dia khobari, dia panggil khobar. Khobari. Dia panggil, ini bukan khobar yang mubtada khobar tu kan. Dan ada satu lagi kalam dipanggil sebagai insya. Ni tak pernah belajar lagi ni saya rasa. Baru nak diperkenalkan. Khobari. Khobari dan juga insya. Khobari. Khobari. Insya. Khobari. Khobari dan juga insya. Yang ni semua kalam kita kat dalam lafaz kita lah setiap hari daripada zaman kecil tu sampailah kita meninggal nanti. Setiap lafaz kita dia akan terunsur dua benda. Satu khobari dan satu lagi insya. Baik, apa makna khobari ni? Khobari dekat sini ma yahtamilu sidqa wal kadhiba. Apa yang memungkinkan betul ataupun tak betul. Boleh? Tulis khobari. Apa yang memungkinkan, sesuatu yang memungkinkan betul ataupun tak betul. Macam mana terang tadi? Sesuatu kan? Sesuatu yang mungkin Mungkin betul betul atau atau tidak. tak betul. Betul atau tidak? Yang memungkinkan betul. Ataupun yang Sesuatu yang memungkinkan memungkinkan. kalau lah Ustaz. Contoh, saya buat satu ayat. Saya kata, Sungai Gadut, sungai yang terpanjang di dunia. Saya buat statement. Tidak betul. Tak apa, kita tak tanya betul ke tak. Tapi itu adalah statement saya. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak, tidak betul. Boleh? Kalau kita tanya kat orang yang dah tahu, dia tahu Sungai Gadut tu pendek sampai kat belakang tu dia kata. Yang tu dia akan tahulah jawapan dia. Tapi ada orang yang tak tahu. Jadi yang tak tahu tu tetap lafaz tu terkandung dalam maksud. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Betul. Boleh? Contoh kita buat satu ayat. Saya makan nasi goreng pagi tadi. Betul tak? Maka kalam ni khobari ke insya'i? Khobari. Khobari. Mungkin saya bohong ataupun mungkin saya cakap betul lah. Khobari. Mungkin tapi betul tidak. Yalah. Baik, dan insya'i ni adalah lawan kepada khobari. Sesuatu yang tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Dia macam mustahil kot. Insya'i. Bukan. Benar. Tak benar. Dia tak termasuk pun dalam betul ke tak betul. Dia mustahil ke Ustaz? Tak, dia bukan mustahil. Sesuatu Maksudnya yang tidak memungkinkan betul. Mungkin kan. Dan juga tidak memungkinkan tidak Ah. betul. dia bukan Sama yang juga maksudnya. memungkinkan betul. Tak, dia
tidak memungkinkan tidak betul, tidak memungkinkan betul. Dua-dua tu dia tidak memungkinkan. Dia tidak tadi. Tapi dia jadi kalau dia potong-potong dia jadi ayat tu sama balik macam yang khobari, khobaru tu Ustaz kan? Sebab kalau kita potong-potong, tidak dengan tidak dia jadi yang mungkin memungkinkan tidak betul, jadi memungkinkan betul je Lek. Kalau insya'i. Apa pula? Lain tu. Contoh dia Ustaz. Saya minggu lepas saya naik ke bulan. Ha. Dalam tu khobari. Itu Dalam tu khobari. Khobari. Jadi sekarang tu Contoh insya tu. Insa. Minggu Apa? lepas saya tidak naik ke bulan. Khobari. Khobari ke? Itu Tidak khobari. mungkin maksudnya perkara yang tak mungkin. Question mark lah. Maksudnya tapi Ayat tu tak mungkin boleh buat, Ustaz. Tanya-tanya. Tak mungkin kita buat. Kita Naik Lah, naik ke bulan tak bulan mungkin kita buat. bila masuk kita naik. tak mungkin perkara yang tak boleh kita buat. Kata orang lelaki melahirkan anak tu boleh tak? Suatu yang Nanti tidak- impossible lah. Kalau katalah contoh dia Yo. untuk yang insya'i tu orang lelaki lahirkan anak. Dah ada dah kat China buat. Itu perempuan sebenarnya Ustaz, dia jadi lelaki ni. Pondan. Tapi dia Caesar kan. Ayam jantan bertolong. Ada Khobari. 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 Sebab dia mungkin salah, mungkin tak betul lah. Yalah, mungkin betul ke tak betul. Ustaz, kambing Biar saya kambing terangkan dulu. berkulit belang. Baik, sesuatu yang memungkinkan betul atau tidak ni banyak. Apa-apa sajalah saya cakap. Saya kata pen ini berwarna oren. Khobari, walaupun ni memang oren Ustaz. Dia mungkin betul. Betul, mungkin. Dan sebagainya. Mungkin bila tulis warna hitam, baik. Jadi dan sebagainya. Boleh jadi tak betul, boleh jadi betul lagi lah. Yang mungkin betul atau tidak. Dia mungkin betul, mungkin tidak. Okey. Sesuatu yang tidak memungkinkan betul, tidak memungkinkan tidak betul. Contohnya adalah soalan. Siapa nama awak? Saya tanya tu. Tu satu lafaz daripada saya lah. Siapa nama awak? Kita pun tak boleh fikir. Dia ni betul ke tak betul? Soalan. Tak, memang dia tanya nama kita. Boleh? Ayat Dia soalan tak, kan. dia tak termasuk pun dalam tu. Contoh macam suruhan. Tolong ambil pen tu sekejap. Kita tak boleh kata. Suruhan Betul ke ni tak betul? Ni memang soalan, suruhan. Contoh fi'il amar. Fi'il amar tak memungkinkan tak betul. Suruhan. Ayat lah, ayat. Sebab dia soalan. Dia soalan. Lepas tu dia arahan dan Tidak sebagainya. memungkinkan betul. Apa dia? Itulah ayat dalam bentuk soalan dengan ayat bentuk Suruhan. suruhan. Banyak lagi lah kita ada. Baik, kalau puji, khobari ke insya'i? Cantik baju kau. Pujian. ni. Insya'i. Khobari. Khobar. Contoh saya kata, Betul cantik ke tidak? baju kau ni. Kau beli mana ni? Dia kata. Baik, cantik baju kau hari ni. Khobari insya'i. Insya'i. Khobari. Boleh jadi betul tak cantik baju tu? Cantik apa ni? Insari, ayat seruan Ustaz. Apa dia? Ayat seruan tu insan. Ayat seruan tu. Suruhan ke suruhan? Suruhan ke seruan? Cantik botol. Suruhan. Bukan Tolong seruan. ada itu. Seruan, cantik botol. Itu komen. Nyataan. Okey, kalau kita kata Khobar lah. Khobari. Insya'i ya. Ustaz lain tak elok hari ni. Cantik betul. Gambar hilang tak? saya punya headset saya padam tu. Sekejap ya.